Kita bersama-sama kembali menyambung perbincangan dalam kitab Usulul Dakwah yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu ta'ala, yang mana dalam perbincangan kita yang lepas kita membicarakan tentang hikmah, antara hikmah solat dan hikmah ibadah sebenarnya. Di bawah tajuk rukun Islam, pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Nabi SAW, dan juga amal-amal soleh. Maka tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan kita yang lepas membicarakan tentang hikmah sembahyang, yang mana kita tahu sembahyang kita ini adalah sendi dalam agama Islam. Dia menjadi tiang dalam agama kita ni, maka kalau tidak ada tiang, bagaimana mungkin untuk dibina bangunan, rumah, pondok sekalipun, dia memerlukan pada tiang. Maka Islam itu as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Sebab itu dia sendi kepada agama yang kita kena jaga. Antara amal-amal soleh yang sangat kita jaga adalah salat, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktunya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita menyambung dalam muka surat 54, hikmah ibadah-ibadah yang lain. Kalau yang lepas kita dah membicarakan tentang antara hikmah solat, kan? Dalam solat ni ada doa-doa yang terkandung di dalamnya yang membawa erti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini dapat mengeluarkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat pendurhakaan, dan lambang ketundukan dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hikmah ibadah-ibadah yang lain, qala mu'alif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Dalam ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah ibadah yang memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa, zakat, haji dalam rukun Islam itu adalah ibadah-ibadah yang memperkuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor, menjadi tali penghubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap orang yang mengerjakannya akan terisilah jiwanya dengan rasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena mengetahui, dalam kita nak menyampaikan risalah dakwah, menyambung kerja-kerja Nabi SAW, di samping pengiktirafan kita kepada Allah, pengiktirafan kita kepada Rasul, dan juga pembuktian iman kita dengan amal-amal soleh, maka dalam rukun Islam itu antara amal-amal soleh yang difardukan, amal-amal soleh yang difardukan, yang tujuan dia adalah untuk apa? Untuk membersihkan jiwa, sebagai tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita laksanakan amal-amal soleh yang ditetapkan itu, akan terisilah jiwa-jiwa kita ini dengan rasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Sebab itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak dapat tidak kita kena mengisi amal-amal soleh itu, melaksanakan amal-amal soleh sebagai suatu pengisian kepada jiwa kita. Kita kena rawat jiwa kita ini, jangan biarkan dia kosong. Hati kita ini kan, orang-orang menulis hati kita ini, para ulama juga nyatakan kepada kita, hati-hati kita ini kosong, rasa kosong
kadang-kadang sebab ditinggalkan manusia. Hati isteri kosong bila suami meninggal. Hati suami rasa kosong bila isteri dia meninggal. Zaman sekarang ni anak-anak kita rasa kosong, kecewa sebab ditinggalkan kekasih. Putus tunang, putus cinta, rasa kosong, hidup rasa tak bermakna, kan? Pirah dengan dia. Kalau ada anak-anak kita yang rasa macam itu, jiwa-jiwa kosong, kan? Putus cinta, kecewa, kan? Termenung, tak makan, tak minum, kan? Putus cinta, rasa kecewa. Ini hati rasa kosong dengan sebab kena tinggal. Sebab apa kita rasa kosong? Sebab kita rasa bergantung kepada manusia, kita tak bergantung kepada Allah. Ini kita kena jaga, tuan-tuan dan Allah SWT, hati kita ini. Kalau kita terlalu bergantung kepada manusia, isteri bergantung penuh pada suami, bila suami Allah ambil, meninggal, dia rasa hilang, patah sayap hidup dia lah, dia kata hidup dia tak bermakna lagi lah, kan? Macam manalah saya nak meneruskan kehidupan ini, kan? Jiwa saya rasa kosong tanpa suami di sisi. Ini sebab apa? Sebab kita banyak bergantung kepada manusia. Kalau macam tu. Kalau kita bergantung kepada Allah, adat dah yang hidup lawannya mati, bertemu lawannya berpisah, kiri kanan atas bawah. Itu memang sunnah kehidupan. Ada orang kata hati dia tak tenang sebab banyak masalah. Macam-macam masalah lah ustaz. Hati saya tak tenang, tak boleh tidur malam. Hati dia kena masalah tu, masalah ni, kan? Anak yang sulung masalah macam ni, anak yang nombor 2 masalah macam ni, anak yang ketiga masalah macam ni, isteri kedua masalah macam ni. Maklumlah ada 2 isteri. Kan? Anak isteri tu lah masalah ni, dia tak boleh tidur, hati dia tak tenang. Ini kita kena fikir balik-balik sebab apa, kan? Ada orang kata hati dia rasa tak, hati rasa gelisah, kan? Hati ni rasa tak tentu sebab, kan? Sebab apa hati gelisah? Sebab kita kurang ingat Allah. Gelisah hati ni mungkin sebab dosa kita buat, sebab tu kita rasa gelisah. Sebab ada benda-benda yang kita buat melangari perintah-perintah Allah, mungkin sebab itu hati kita rasa gelisah, kan? Tapi hati gelisah ini sebab tak ingat Allah. Orang ingat Allah, hati dia tenang, kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati insya-Allah hati kita akan tenang. Ada orang hati dia jadi hitam. Hati boleh jadi hitam sebab dengan dosa-dosa besar yang dia buat, sebab cinta dia pada dunia. Ini semua faktor-faktor hati. Jangan dibiarkan hati kita kosong. Kalau hati kita kosong, kan, tanpa perlakuan amal-amal soleh, kita bimbang nanti hati kita akan diisi dengan syaitan. Bila syaitan dah mengisi hati kita, dia berkawan pula dengan hawa nafsu, maka rosaklah kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak isi hati kita ini, kita kena ada rawat jiwa kita. Jiwa-jiwa kita, hati-hati kita kena rawat. Rawat kata para ulama dengan apa? Dengan memperbanyakkan istighfar. Banyakkanlah istighfar. Hari tu ada orang jumpa saya. Dia kata dah berapa belas tahun kahwin tak ada anak, kan? Saya kata cubalah istighfar satu hari 3,000 kali. 3,000 kata dia. Cuba istighfar. Dah jumpa dah, jumpa doktor dah jumpa bomoh pun dah jumpa, kan? Makan itu dah buat, makan ni dah buat, berdoa pergi Mekah pun dah buat, kan? Contoh dia kata gitulah. Saya kata cuba istighfar dengan tujuan minta ampun dengan Allah terhadap segala dosa-dosa kita. Kan? Fakul tustaghfiru innahu kana ghaffara. Tuan-tuan baca surah Nuh tu. Surah Nuh ada ayat 10, 11, 12 tu, kan? Perbanyakkanlah kamu akan istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujan daripada langit, akan memperbanyakkan anak-anak kamu, akan menyelesaikan segala masalah. Ini janji Allah dalam Quran. Wah, cubalah. Kalau nak cuba, kalau tak yakin tak payah. Satu hari 3,000 suami isi buatlah, kan?
Ini pernah berlaku masa saya belajar dulu dekat Mesir dulu tuan-tuan. Orang tak ada anak, bagai-bagai usul dia buat. Akhirnya orang nasihatkan dia, cuba jumpa ada seorang ulama, Sofi tu kata dia, ulama kita, cuba jumpa minta nasihat dia apa kan. Bila dia datang, kita masalah dia sekejap je, 5 minit tak sampai. Kata dia, baliklah kamu istighfar 3,000 kali dengan tujuan untuk minta ampun pada Allah. Dia balik, dia buat 3,000 kali. Lepas berapa bulan dia datang balik jumpa ulama tu, dia kata tak berjaya pun saya istighfar. Kan? Kata ulama tu, kata apa jawab? Sesungguhnya kamu istighfar kerana dengan tujuan untuk mendapatkan anak, bukan kerana meminta ampun dosa pada Allah. Balik buat semula. Ni ulama simple je tuan-tuan, kan? Dia bagi jawapan pendek je. Balik semula. Balik, betulkan niat. Sebab itu kalau kita nak istighfar, buat amal niat kerana Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Tujuan kita minta ampun dengan Allah. Cukuplah tu astaghfirullahalazim, tapi kita faham, ya Allah ampunkan dosa aku. Buat 3,000 kali insya-Allah. Kalau Allah rezekikan kita ada anak, insya-Allah ada zuriatnya. Itu contoh begitu. Masalah orang kita sekarang tak yakin. Lepas tu tak ada peruntukan masa untuk istighfar tu. Padahal sama je 24 jam masanya. Maka sepasang suami isteri bila dia buat, dia betulkan balik niat dia, alhamdulillah lepas 3 bulan isteri dia disahkan mengandung 2 bulan. Maknanya sebulan selepas dia buat 3,000 kali tu dengan tujuan minta ampun dengan Allah syamalan dosa dia, Allah kurniakan rezeki pada dia anak. Ini tuan-tuan yang minta Allah SWT. Maka antara rawat jiwa kita ni, jangan biarkan jiwa kita kosong dengan banyakkan istighfar. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan dosa maksiat yang banyak di sekeliling kita ni, kita kena tinggalkan untuk rawat hati kita agar jangan dia kosong. Ni sebab tu bila jiwa kosong susah, masalah berlaku banyak dalam masyarakat kita. Jiwa kosong akan mula dalam hati dia tu ada prasangka, prejudis, hasad dengki, iri hati, penyakit hati sudah mula hinggap dalam hati dia. Sebab apa? Sebab jiwa dia kosong. Maka banyakkan istighfar, tinggalkan maksiat yang banyak di sekeliling kita ini, yang mungkin menjadi tabiat kita, kebiasaan, bukan tabiat, menjadi kebiasaan kita. Kita rasa macam biasa-biasa, tapi dia dosa dan maksiat. Yang ketiga, para ulama kata isi hati dengan daripada kekosong, rawat hati ini dengan duduk dalam majlis ilmu. Duduklah dalam majlis ilmu. Alhamdulillah kita ni kat Segamat ni tuan-tuan, kan, boleh katakan tiap-tiap masjid surau ada majlis ilmu, sebahagian besar dia. Maka kalau tak ada majlis ilmu kat masjid jami kita, cari majlis ilmu yang berdekatan dengan kita, tempat kita ni, surau-surau masjid yang ada majlis ilmu, untuk isi hati kita ini dengan majlis ilmu agar jiwa kita terawat. Tenang duduk dalam majlis ilmu ni, dapat keberkatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan dosa daripada Allah. Ini semua tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara perkara-perkara yang para ulama kata apa? Rawat jiwa dengan memperbanyakkan istighfar kerana niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun, tinggalkan maksiat, duduk dalam majlis ilmu, banyakkan baca Quran. Setiap hari jangan lekang daripada kita tak baca Quran. Setiap hari mesti ambil masa untuk ada masa kita baca Quran. Sibuk macam mana pun, nak tidur malam buka sejak Quran. Sibuk macam mana pun, nak bangun pagi lepas sembahyang subuh buka Quran. Contoh begitu. Tak banyak, sikit, setengah muka pun cukup, tapi kita melazimi dengan Quran. Sebab tu saya sebut, kita ni bila baca Quran, kan, contoh tuan-tuan, saya bukan kata tuan-tuan, tapi setengah daripada kita baca, katakan surah Muluk setiap lepas Isyak, ataupun sebelum tidur kita baca surah Muluk. Memang dah menjadi amalan kebiasaan orang Islam, sebab nak lepaskan diri kita daripada azab seksa kubur, kan. Tiba-tiba bila kita baca suratul Muluk secara bersendirian, kan, kita baca dengan tidak lancar, kita baca dengan panjang pendek hurufnya, kadang-kadang kita langgar, contoh, kan. Itu bukan bermakna kita tidak pandai baca Quran. Itu tandanya kita selalu tak baca Quran. Tu. Kan?
Bila kita baca Al-Quran ni, sebab Al-Quran ni ayat dia berulang-ulang. Kita akan jumpa kalimah tu berulang-ulang, kan? Maka kalau kita contoh baca surah Al-Mulk itu, tengoklah tentang kita baca Yasin setiap malam Jumaat sejak zaman berzaman dulu, kan? Ada orang siap hafal Yasin walaupun dia tak boleh baca Quran, dia boleh baca Yasin, kan? Tapi setiap Yasin setiap malam Jumaat je, seminggu sekali dengar baca, boleh ikut, jadi lancar baca Yasin tu. Soal tajwidnya tu tu yang lain, tapi lancar baca okey dah. Sebab apa? Sebab selalu baca surah Yasin walaupun dia tak pandai baca Quran. Tapi yang ada kita pada hari ni ayah-ayah saya depan saya, ibu-ibu semua, kita bukan tak pandai baca Quran, tapi kita selalu tak baca Quran. Maka pastikan kat rumah kita, isteri dan anak-anak kita, suami dan anak-anak kita, tiap-tiap hari baca Quran. Tengok nanti dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bila dia tiap hari dia baca Quran, dia akan fasih untuk baca Quran. Ini antara amalan untuk kita merawat jiwa kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Rawat jiwa kita daripada jiwa kita dibiarkan kosong. Akhir sekali, kata para ulama, selalu berdoa pada Allah, kan? Selalu berdoa pada Allah. Ini tuan-tuan yang tulis depan ni, bacaan ketika i'tidal. Ni dah tulis tiap hari, tak hafal tak tahulah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ni, kan? Kalau sami Allahu liman hamidah tu dengan berapa kalimah tu? 1 2 3 4 5. 5 kalimah saja. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kalau tak hafal juga, itu bukan tanda tuan-tuan tak boleh baca, tapi sebab tak amal baca. Itu je. Kan? Cuba baca depan. Macam saya sebut minggu depan, doa antara dua sujud. 8. Rabbi firli, ampunkan dosa aku. Semua kembali kepada kita. Sebab tu banyakkan doa. Ampunkan dosa aku, Rabbi firli warhamni, rahmati aku, wajibuni, tutup aib aku, warfa'ni, angkat darjat aku, warzuqni, rezekikan aku, wahdini, beri petunjuk hidayah kepada aku, wa'afini, beri keafiatan kepada aku, wa'fu anni, dan hapuskan segala dosa-dosa aku. Simple je, duduk antara sujud, tapi dia doa yang sangat power kalau kita menghayati satu-satu. Itu yang kita akan terisi hati kita itu dengan sebab doa walaupun seketika duduk antara dua sujud. Jadi ni macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ibadah puasa, manusia diajak untuk memerangi nafsu syahwat. Diajak membantu orang lain dengan rasa tulus ikhlas, bersabar, didorong selalu bersifat dengan sifat-sifat kepujian, sifat yang memang menjadi sifat setiap muslim. Ni dalam hikmah pula dalam ibadah kita puasa. Kita puasa, kan? Kalau tak boleh puasa selang sehari dalam sebulan, puasalah, ambil puasa sekurang-kurangnya, kan? Isnin Khamis. Kalau tak boleh juga Isnin Khamis, dalam satu bulan itu 8 hari, seminggu 2 kali 4, 8. Sekurang-kurangnya, rendah lagi turun sikit martabat, 3 hari dalam sebulan. Paling afdal 13, 14, 15 kan? Kalau tak boleh juga 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari sebulan. 1 hari je sebulan. Kalau tak boleh juga, tak tahulah, kan? Ini kita didik kita, hikmah kita berpuasa bukan sekadar menanti bulan Ramadan tahun depan, tetapi setiap bulan itu kita dididik untuk berpuasa supaya apa? Supaya untuk memerangi nafsu syahwat, kan? Merehatkan sistem perhadaman kita yang makan. Sebab kita rakyat Malaysia hari ini mati sebab banyak makan, bukan mati sebab kebuluran. Tak ada lagi dalam rakyat Malaysia ni didengari mati dengan sebab kebuluran, kan? Tu tempat saya 2 hari lepas, mak dalam penjara, bapa ada kanser, meninggal 2 hari lepas. Tinggalkan anak ada 4 orang, kecil-kecil semula belaka, kan? Ayah tak ada, mak tak ada, keluarga jauh-jauh belaka, kan? Mati kebuluran tak anak tu dah 3 hari masuk hari ni? Tak. Tiap-tiap hari ada orang masakkan, sampai makan 1 hari 5 kali lagi. Dia lebih
dapat nikmat daripada bapak dia ada dengan bapak dia tak ada. Bapak dia ada, dia susah makan sebab bapak dia ada. Orang pun tak ambil kisah sebab ada bapak. Bila bapak dia meninggal baru ni sebab kanser, kan? Ramai orang datang bagi bantuan. Bagi pakaian, bagi bantuan, makan apa semua, sampai dikabarkan satu hari sampai 5 kali makan. Kan? Tak kebuluh tuan-tuan. Tak kebuluh. Yang masalah kita banyak makan. Allahu akbar. Jadi makan dengan berpuasa itu dapat memerangi nafsu syahwat kita, dapat mendidik diri kita untuk ikhlas, tulus dan ikhlas dalam beribadah. Sebab kita puasa ni hanya kita dengan Allah, kan? Hanya kita dengan Allah saja yang tahu kita puasa ni sebab apa. Itu didik keikhlasan, bersabar. Kalau nak puasa sekarang bagus sebab masuk maghrib cepat. Sama juga lebih kurang 13 jam. Tapi nak puasa sekarang cepat, buka waktu buka puasa cepat sekarang ni. Puasa sunat. Kalau kita nak puasa selesai. Zakat, engkah dia tuan-tuan. Zakat pembersih setiap muslim. Hikmah dia adalah pembersih bagi setiap muslim dari segala penyakit-penyakit kedekut, rakus, cinta, harta benda, kan? Dan sebagainya. Ini zakat. Zakat itu didik kita untuk buang penyakit-penyakit kita kedekut. Tak banyak pun, 2.5% saja zakat kita, bukan banyak pun, kan? Zakat bulan Ramadan itu zakat fitrah. Satu kepala RM7 lebih kurang kita di Johor ni. Selain daripada itu, zakat-zakat lain, zakat harta, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perniagaan, dan zakat-zakat lain. Untuk apa? Elakkan kita ni daripada kikir, kedekut, rakus, cinta pada harta benda, cinta pada dunia. Nabi SAW ingatkan kepada kita, kan? Inna akhwafa ma atahawwafu ala ummati al-hawa wa tulil amal. Kata Nabi SAW sebut kepada kita, perkara yang sangat aku bimbang, ma atahawwafu ala ummati, yang menimpa pada umat aku, al-hawa wa tulil amal. Apa dia? Ialah hawa nafsu dan juga wa tulil amal, panjang angan-angan. Ni serangan hawa nafsu dan panjang angan-angan, cita-cita kita pada dunia. Ni, kan? Zakat ni salah satu cara kita nak memastikan kita tak ada panjang cita-cita kepada dunia. Kenapa? Kerana apa? Kata Nabi SAW, fa'immal hawa fayasuddu anil haq. Hawa nafsu ini dia menghalang daripada menerima kebenaran. Kalau hati kita kosong, diisi dengan hawa nafsu, kan? Maka dia menghalang daripada kita menerima kebenaran. Ini hati-hati. Hawa nafsu ni memang Allah anugerah pada semua. Kalau tak ada hawa nafsu susah juga, kan? Tengok orang perempuan tak ada apa-apa, tengok je, kan? Tengok nasi kambing, nasi Arab terhidang depan mata ni, lapar dah, tapi tak ada nafsu. Tengok je. Kenapa tak makan? Tak ada nafsu nak makan, kata dia. Tak boleh juga. Jadi Allah bagi kita nafsu. Sebab ada nafsu lah kita ni membiak. Sebab ada nafsu lah kita ni inginkan perhiasan. Ada nafsu lah kita nak maju dan sebagainya. Bagus. Tapi ingat, kalau hawa nafsu menguasai diri kita, fayasuddu anil haq, dia akan menghalang kita daripada mendapat kebenaran. Ini orang yang tunduk pada hawa nafsu, kan? Innan nafsa la'ammara bisu', kan? Kata Allah dalam surah Yusuf itu, kan, sesungguhnya nafsu itu inna amarah, kan, mendorong kepada perkara-perkara kejahatan. Itu memang sifat hawa nafsu. Memang sifat hawa nafsu mendorong kita ke arah kejahatan, wa ya'zubillah. Adapun wa imatul lil amal, adapun panjang cita-cita, panjang angan-angan, fayunsiul akhirah, dia melupakan akhirat. Panjang angan kita ni, kan, dunia, kan, dia menyebabkan kita lupa pada akhirat. Tu tuan-tuan yang Allah SWT, maka hati-hatilah dengan pesanan Nabi SAW. Sebab itu puasa, zakat, itu semua adalah hikmah-hikmahnya untuk menghalang kita daripada rakus kepada dunia. Dalam ibadah zakat juga manusia didorong agar berhubungan dalam membina kerjasama yang erat dan menanamkan rasa solidariti
seperti apa yang diperintahkan dalam agama, tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Itu dalam ibadah zakat. Adapun ibadah haji, ia merupakan pendidikan yang praktik, pendidikan yang dilaksana, diamalkan bagi setiap Muslim. Itu haji setiap tahun ni je lah kita malang sikit kan, sebab pandemik COVID-19 ni, rakyat Malaysia tak dapat nak buat haji pada tahun ini. Buat umrah pun tak boleh. Dengar-dengarnya tak, bulan Januari nanti baru dibuka untuk umrah. Itu pun dikhabarkan akan meningkatnya kos. Saya dihabarkan oleh kawan saya tu yang buat travel ni, yang saya selalu join dengan dia orang. Dia kata kemungkinan nanti akan datang ni kayak orang Saudi akan sediakan mutawif dia. Kita ada mutawif dia. Mutawif yang dia sediakan di sana tu kita kena bayar. Bukan dia dibayar gaji oleh kerajaan Saudi. Daripada muasasah sana. Maka itu kos hotel, kos makan dan sebagainya, kos-kos yang berkaitan dengan COVID ini kan, dia akan melarutkan, kemungkinan boleh mencecah kepada 9-10 ribu atau 11 ribu ke atas. Tu tuan-tuan ya. Kalau nak pergi umrah, tak apa, orang Malaysia banyak duit, tak ada masalah. Sebab tu travel umrah hidup je dengan umrah. Boleh hidup. Walaupun ada sahabat saya tu kan, masa musim haji yang lepas dia rugi hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Isu inilah apa ni, permit dan sebagainya ni, visa dan sebagainya, dia rugi. Tapi dia boleh hidup lagi sebab kan, dia punya perniagaan bawa awak umrah ni sepanjang tahun tu boleh cover lagi 2 juta tu. Contoh begitu. Sebab orang Malaysia ni ramai sangat, banyak duit yang dia gunakan untuk pergi umrah, baguslah kan. Tapi ramai juga orang yang tak pergi umrah walaupun tiap-tiap tahun dia melancong luar negara. Ada. Kan? Kod orang sahabat ada kan. Tiap-tiap tahun melancong luar negara tapi tak pernah pergi umrah. Ada. Kan? Allah tak jemput dia lagi, tak buka hati nak ke sana. Maka haji ini satu ibadah pendidikan yang dipraktikkan. Kan? Sebab itu haji ini di antara dia punya metodologi mempraktikkan, mengamalkan dalam pendidikan Islam, dalam kehidupan kita ni, yang kita belajar, lepas tu kita praktik, buat amalan tu yang ada praktik adalah ibadah haji. Bagaimana melontar, tawaf, sa'i kan, kita wukuf di Arafah, semua rukun-rukun tu kita buat secara praktiknya ya, adalah untuk semua kaum muslimin menyatakan diri dia sebagai hamba. Itu hikmah haji. Sebab tu tak ada orang yang saya sebut yang lepas, tak ada orang yang dia pergi haji walaupun dia sultan, ketika dia tawaf dia pakai baju ihram warna lain, tak ada. Semua warna putih. Walaupun dekat Malaysia ni lambang kedaulatan raja-raja warna kuning, sampai kat Arab Saudi buat umrah pakai putih juga. Ketika orang lain sujud, dia sujud juga pada Allah. Ini hikmah kaum muslimin nak menyatakan oleh hikmah ibadah haji itu semua manusia sama dalam melaksanakan ibadah, ketika sujud sama, ketika berihram sama, nak menyatakan sebagai hamba kepada Allah. Kita semua adalah hamba kepada Allah, baik sama ada dalam perkataan ataupun perbuatan kan. Ketika imam Mekah, walaupun orang kata sini dia imam sana imam Wahabi, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar juga. Kat Malaysia dia ni Wahabi kat sana ikut juga imam sana kan. Allahu Akbar. Seluruh dunia, China, India, Melayu, Kadazan, Eropah, orang putih, apa Sepanyol, Brazil, kalau di Islam kita dia akan takbir Allahu Akbar. Praktik dia tetap sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut Allah Maha Besar, tak boleh. Kalau berani buatlah depan isyak kan. Isyak nanti imam kat Allahu Akbar, tuan-tuan Allah Maha Besar kan. Nak mendapat cubalah buat. Tak ada. Kat Mekah semua sama, perkataan dia sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sama semua. Tak ada beza je. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit apa pun tetap juga sebut labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Dan perbuatan-perbuatan melontar, perbuatan sujud, rokok dan apa semua, sa'i apa semua dibuat tu, perbuatan-perbuatan dalam ibadah haji, ibadah umrah, semua sekali melambangkan tentang kehambaan manusia, tidak ada beza.
Ini orang-orang sepatutnya yang balik daripada haji, yang balik pada umrah kan, dia balik turun ke Malaysia saja, dia akan tidak ada nilai kesombongan, nilai keegoan, tak ada dah. Sebab aku ni hamba kan? Aku ni hamba, tak ada beza pangkat, darjat, kedudukan. Ini satu tarbiyah daripada ibadah umrah dan ibadah haji. Tapi tak berlaku macam tu. Balik haji orang tak panggil haji, mengajuk 3 hari kan? Balik haji orang tak panggil, saya dah haji tahu. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia belum berjaya lagi membuang nilai keegoan dan kesombongan dia sebagai hamba. Tak kisah pun kan? Tak ada masalah pun kalau orang tak panggil kita haji. Haji itu gelaran. Yang pentingnya adalah pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Kan? Siapa ada yang dah pergi haji? Dah pergi haji kan? Dah. Macam tuan-tuan, lepas ni jangan panggil haji, panggil nama je. Raja betul, Ustaz Raja kan. Panggil nama je, tak panggil haji kan. Tapi kita rasa. Orang tak panggil kita haji, apa rasa kita? Kalau ada rasa daripada hati kita ni, orang tak panggil aku haji, itu masih ada lagi hati kita belum dapat dibersihkan daripada nilai kehambaan. Keadaan. Betul lagi orang ada pangkat datuk, tan sri dan sebagainya, orang ada pangkat ni, itu kena hati-hati dalam mendidik hati dia daripada rasa keduniaan tu lebih daripada akhirat. Sebab itu akan tercabutlah segala akar kezaliman daripada hati setiap Muslim kalau dia buat haji itu. Hikmah daripada haji itu akan tercabut segala akar kezaliman yang ada pada diri manusia. Manusia ni zalim, jahil lagi zalim. Allah sebut dalam Quran kan, jahil lagi zalim. Yang terima apa ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang innal aradnal amanata 'ala samawati wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Bukit, bukau, matahari semua kan, inna aradnal amanata 'ala sama, langit, wal, bumi, bumi, semua tak sanggup. Wal jibal, bukit, gunung ganang, semua tak sanggup nak memikul amanah menjadi khalifah Allah di bumi. Tetapi dia dipikul oleh wahamalahal insan. Insan itu siapa? Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sebut dah. Walaupun manusia sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Maka bagi kita yang ada akal, hati yang mengerti, ilmu yang Allah bagi pada kita melalui akal kita, hati kita, maka dia akan memproses kita untuk jadi tidak zalim. Dia akan proses kita untuk tidak jahil. Jahil bahasa Arab, bahasa kita ni bodoh. Ya, dia tidak akan jadikan kita macam tu. Sebab tu penting sangat ilmu pengetahuan agar nak mendidik kita tidak menjadi jahil. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalla, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali janganlah disangkal nikmat Allah itu, maka manusia itu amat derhaka. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita dapat, tetapi kebanyakan manusia dia derhaka kepada Allah, kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu amal-amal ibadah, solat, apa tadi, puasa, zakat, haji, dia adalah ibadah yang tujuannya takarrub ilallah. Macam kita korban kan, korban itu takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Dia termasuk dalam ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita boleh buat apa yang Allah perintah, tapi susah kita nak tinggalkan apa yang Allah larang hari ni kan. Tengok masyarakat kita pada hari ni, yang Allah perintah dia boleh buat. Tentu kan, bulan puasa ramai orang boleh puasa, ramai orang boleh puasa, tapi maksiat dia tidak boleh tinggal. Jangan dengar lagu-lagu, jangan memandang benda-benda yang mendatangkan syahwat, yang menghilangkan pahala puasa kan. Dia gagal buat. Kurangkan bercakap, banyakkan zikir. Puasa perintah dia boleh buat, tapi meninggalkan larangan-larangan Allah dia tak boleh tinggal. Ini dia tak dinamakan ibadah. Ibadah termasuk dalam semua perkara yang Allah perintah dan
segala apa yang Allah larang kita tinggal, maka itu ibadah juga yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya habiskan tajuk ni habis. Amal soleh yang manakah yang paling baik? Amal soleh yang manakah yang paling baik? Maka tidak diragukan lagi dalam uraian yang telah kita bincangkan tentang amal-amal soleh, baik dari ganjaran, pahala ataupun dari segi tingkatannya, semua itu dituntut oleh agama untuk memperbuatnya. Kita wajib buat untuk amal ibadah. Maka tentunya yang paling baik ialah yang fardu. Yang paling baik ialah tentunya yang fardu lebih utama daripada yang lain. Yang pertama, amal-amal soleh yang paling baik ialah perkara-perkara yang difardukan oleh Allah, wajib. Macam dia kita dah biasa bicarakan tadi, hikmah-hikmah ibadah, sembahyang, puasa, sunat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Taala, itu amal-amal ibadah yang wajib yang paling baik. Yang kedua, yang sunat. Perkara-perkara semua sekali-sekali yang sunat, sembahyang, ba'diyah, puasa, sunat, apa semua perkara-perkara yang sunat, tu jatuh dia yang nombor dua amal soleh. Yang ketiga, amal soleh yang ada kepentingan dengan masyarakat. Ini yang umum dengan masyarakat, tolong orang, bantu dan sebagainya. Ini tuan-tuan yang Allah SWT, dia termasuk amal-amal soleh untuk kepentingan masyarakat yang kita buat. Juga dia kira amal soleh. Ini banyak dah kita bincangkan. Baik. Maka sembahyang apabila telah tiba waktunya lebih utama dikerjakan daripada waktunya dari dikerjakan waktu-waktu yang lain. Sembahyang bila sampai masa kita kena buat, sebab ia waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi prioriti pada kita. Cuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang fardu yang paling afdal di awal waktu. Kan? Di awal waktu. Awal waktu bagi kita yang dengar azan datang sembahyang, itu awal waktu bagi kita. Bagi setengah daripada kita yang mungkin sedang bekerja, mungkin yang ada halangan-halangan yang untuk tidak dia dapat untuk solat ketika itu, maka selesai daripada kerja dia terus solat, maka itulah solat dia pada awal waktu. Kita jangan kata apa awak ni pukul 2.30 baru sembahyang Zuhur. Kan? Sembahyang Zuhur tu tadi pukul 1 suku tadi tu awal waktu. Tak. Kan? Masuk. Dan tuan tak habis, kita bagi lalu azan insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, izinkan saya sambung sikit dalam 5 minit untuk saya habiskan tajuk ni. Untuk kita sambung akan datang bab yang ketiga pula. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tadi kita bicarakan tentang solat. Solat ni waktu ditetapkan kita sembahyang di awal waktu, di atas kesempatan kita habis tugas kita, memang itulah waktu kita solat awal waktu bagi kita. Tetapi jangan diamalkan. Kalau kita tak ada apa-apa, kita sembahyang. Sembahyanglah. Itulah waktu awal kita sembahyang. Baik. Maka pengaruh ibadah ini, kata Syekh Abdul Razak Zaidan rahimahullah ta'ala, semua macam bentuk ibadah yang kita dah bicarakan sebelum ini, amal-amal soleh itu, dia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membaiki tindak tanduk dan perangai seseorang. Ingat ni sebagai kesimpulan ni kita bincangkan amal-amal soleh. Kenapa dalam kita bicara rukun Islam ni, pengiktirafan kepada Allah, pada Rasul, dan pembuktian keimanan kita dengan amal-amal soleh. Amal-amal soleh pula dia ada benda yang khusus dan umum. Maka apabila kita melaksanakan segala kepada amal-amal soleh yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempunyai pengaruh besar dalam diri kita untuk membaiki tindak tanduk dan perangai kita, iaitu akhlak. Sebab tu orang yang semayang, dia istiqamah semayang, kan, walau macam mana pun dia hari demi hari dia akan membaiki akhlak dia, sikit demi sikit. Aku orang semayang, kan, aku sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dia akan mempengaruhi jiwa dia. Sebab dalam semayang dia berkawan dengan orang-orang soleh. Semayang ni semua orang soleh belaka ni, Allahu Akbar, kan. Sehingga kalau kita semayang berjemaah ini, kan, kekurangan kita ditampung oleh satu sama lain. Itu solat berjemaah kita. Sebab itu lama kelamaan ibadah-ibadah amal-amal soleh ini dia memperbaiki tindak tanduk dan perangai kita. Tuan-tuan tanya diri kita masing-masing. Masa aku muda-muda dulu, masa aku tak jinak-jinak lagi dengan masjid, semayang pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kan. Bila dah masuk usia sekarang ni, yang sekarang ni rajin pergi masjid, jaga semayang berjemaah, jaga halal haram, dosa pahala apa semua, apa beza? Tentu ada beza. Beza itulah yang mempengaruhi, yang mempunyai pengaruh besar dalam membaiki akhlak kita. Apabila kebaikan telah merata, ini amal soleh. Sebab apa kita kena buat amal soleh? Sebab kata Syekh Batayakan, apabila kebaikan telah merata ni bukan berata sana tu, merata. Orang saya buat baik, tuan buat baik, sehingga kita keluar ke jalan raya, ke pasar mana, semua dalam keadaan baiklah belaka. Maka apabila kebaikan itu telah merata, tentulah masyarakat seluruhnya akan berbahagia. Masyarakat juga akan baik. Berpunca daripada mana? Daripada kita yang baik. Sebab amal-amal soleh yang kita buat, kita tinggalkan dosa maksiat, kita jadi orang baik. Maka bila kita jadi orang baik, kita akan rasa kebaikan itu akan merebak kepada masyarakat. Masyarakat akan rasa bahagia. Dan apabila orang-orang semua buat kebaikan dan jumlahnya meningkat dalam sesuatu masyarakat, seluruh masyarakat seramat buat baik. Contoh, kan, tak adalah kes anak zina, tak ada lagi kes keganasan rumah tangga, tak ada. Kat Seramat ni 80% keganasan rumah tangga orang Islam, tuan-tuan. Seramat, kan. Padahal ada perceraian berlaku sebab suami belasah isteri dia, lebam-lebam apa semua, report polis apa semua, pergi hospital cek apa, akhirnya berpisah sebab kaki suaminya dulu kaki gusti. Dia tak jumpa orang, bini dia gustinya. Ni masalah. Ada sini? Ada? Tak ada, alhamdulillah. Tu keganasan. Maka kalau semua orang baik, maka masyarakat akan baik. Kejahatan akan berkurang, maksiat akan berkurang. Ini yang kita nak kita buat baik. Akhirnya dapatlah kami katakan bahawa ibadah dalam Islam memperbaiki individu dan masyarakat. Ibadah kita yang kita buat ni, dia akan memperbaiki individu dan masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan negara. Buat baik. Sebab itu, tuan-tuan, akhir satu kesimpulan, inilah pentingnya kita untuk buat kerja dakwah. Ni asas-asas dakwah ni, usul dakwah dalam kitab ni, kan, baru sampai tajuk ni kita nampak gambaran dia bahawa inilah pentingnya dakwah.
Saya cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan mungkin cakap dengan orang lain, betul kita cakap dengan keluarga kita, anak isteri kita, bina diri dan keluarga kita baik, keluar masyarakat yang baik, kan. Ini peranan semua orang, bukan peranan ustaz, bukan peranan pejabat agama. Ini peranan semua orang. Yang kedua, suruh orang buat baik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu kerja Nabi. Itu kerja Nabi yang kita kena buat sekarang. Hidupkan ibadah, amal soleh dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Maka dia akan merebak nanti keluar dalam masyarakat kita. Maka nak beribadah kena ada ilmu. Nak ibadah kena ada ilmu. Syaitan dia lebih takut orang yang berilmu daripada ahli ibadah. Syaitan dia lebih takut ulama daripada abid. Abid ni orang ahli ibadah, ulama ni orang yang berilmu. Kalau dia ahli ibadah, dia tak takut sebab dia mudah diperdayakan ahli ibadah. Tapi kalau dia ulama, dia ada ilmu, kan, dia tidak akan mudah untuk terpengaruh dengan hasutan dan bisikan iblis. Inilah tuan-tuan sebagai kesimpulan kita pada malam ini. Minta maaf saya ambil masa sikit, dan insya-Allah nanti minggu depan dengan izin Allah Taala kita akan sambung bab yang ketiga, keistimewaan agama Islam. Bila kita nak sampaikan pada orang lain tentang Islam, kita kena rasa bangga dulu kita dengan Islam, beramal dulu dengan amal-amal ibadah dalam Islam, barulah kan kita boleh sampai kepada orang lain tentang apa istimewanya Islam ini. InsyaAllah kita sambungkan minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.